Yang Berhormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, tajuk usul ini adalah menyediakan jalan susul keluar ke Iskandar Puteri. Terdapat aduan penduduk di sekitar Taman Bukit Indah, Johor, yang memerlukan jalan susul keluar daripada Jalan Ceria Taman Nusa Indah ke Iskandar Puteri ataupun E3 berdasarkan alasan-alasan berikut. Pertamanya adalah terdapat lebih 50,000 penduduk sekitar Taman Bukit Indah memerlukan jalan susul ini. Keduanya, terdapat ramai pekerja di Singapura yang tinggal di taman berdekatan memerlukan jalan susul ini. Yang ketiganya adalah mendedahkan risiko kemalangan jalan raya apabila terdapat ramai pemandu motosikal yang menggunakan jalan arah yang bertentangan disusul masuk ke Jalan Ceria untuk menuju ke Iskandar Puteri kerana tidak ada susul yang dimaksudkan tadi. Yang keempat adalah Jalan Pontian Johor Bahru Parkway adalah jalan utama menuju ke Iskandar Puteri, Pontian, Singapura dan Kuala Lumpur. Terdapat ribuan kenderaan sehari memerlukan susul jalan ini. Seterusnya adalah terdapat pesakit dan pekerja di hospital swasta kerana kawasan itu adalah kawasan perubatan. Serta guru-guru sekolah sekitar Bukit Indah memerlukan susul jalan ini untuk mereka pulang ke rumah mereka. Seterusnya adalah ketiadaan jalan susul telah menambahkan kesesakan kenderaan di kawasan sekitar kerana kenderaan yang mahu keluar ke Jalan Pontian Johor Bahru Parkway perlu masuk ke Taman Bukit Indah terlebih dahulu untuk keluar ke jalan utama. Yang seterusnya adalah terdapat reserve yang telah disediakan untuk pembinaan jalan susul ini. Dengan itu, pembinaan jalan susul ini tidak memerlukan kos yang besar. Dan yang terakhirnya, dengan siapnya RTS pada 31 Disember 2026, menyebabkan pertambahan penduduk di kawasan ini, ketiadaan jalan susul ini akan menyebabkan kesukaran kepada penduduk setempat. Pulai mohon pihak kerajaan mengarahkan LLM membina jalan susul ke Iskandar Puteri. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Speaker dan Yang Berhormat Pulai, indah bunga semerah saga, malang selasih layu terkulai. Ucapan 2 dan ucapan 3, terima kasih YB Pulai. Kemakluman YB Pulai, persimpangan Nusa Idaman, exit 308A di lebuh raya hubungan kedua Malaysia Singapura link kedua merupakan persimpangan yang dibina oleh pihak ketiga iaitu BNDSB atau Bandar Nusa Jaya Development Sdn Bhd. Permohonan untuk membina persimpangan ini terdahulu adalah bertujuan untuk menghubungkan Medical Park ke lebuh raya link kedua telah dikemukakan oleh BDNSB dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Kerja Raya. Kerja pembinaan persimpangan berkenaan dilaksanakan sepenuhnya oleh BDNSB dan telah disiapkan serta memperoleh sijil kesempurnaan pembinaan SKP pada 24 Disember lama dulu 2010. Berdasarkan percadangan pembangunan oleh BDNSB dan mengambil kira corak pergerakan serta unjuran data trafik, persimpangan berkenaan direka bentuk dan kelulusan diberikan terhadap lukisan reka bentuk terperinci menggunakan konsep reka bentuk persimpangan jenis separa berlian atau three-legged partial diamond interchange dengan izin. Reka bentuk berkenaan dirancang khusus untuk memenuhi keperluan pergerakan trafik ke dan dari kawasan pembangunan Medical Park ke lebuh raya link kedua. Pembangunan di kawasan sekitar persimpangan berkenaan termasuk di Jalan Ceria masih lagi belum dilaksanakan pada ketika itu. Selain itu, pemilihan reka bentuk persimpangan berkenaan juga ada berdasarkan pada permohonan dan keputusan pihak pemaju dengan mengambil kira keperluan operasi trafik semasa dan pertimbangan kos pembinaan berbanding pembinaan persimpangan berlian penuh, iaitu Diamond Interchange. Kemudian,
Berdasarkan penilaian teknikal yang dilakukan pada ketika itu, reka bentuk yang dicadangkan adalah memadai untuk menyokong operasi trafik kawasan pembangunan medical park dan mematuhi keperluan teknikal serta garis panduan reka bentuk yang berkaup kuasa. Walau bagaimanapun, terdapat cadangan daripada pihak pemaju kerajaan negeri untuk membina jalan susul berkenaan bagi melengkapkan reka bentuk persimpangan berkenaan kepada persimpangan berlian penuh. Full Diamond Interchange. Lebuh Raya LLM dan projek Lebuh Raya Plus tidak mempunyai halangan daripada aspek teknikal. Jadi, yang betul, yang sekarang ini half diamond yang dipohon oleh YB Pulai yang warna merah, disuruh tambah lagi situ. Begitu ya. Sekarang dah siap apa yang ada ni, dah siap ni, ini jalan sebenar. Dia nak minta ditambah di situ supaya jadi full diamond interchange. Itu maksudnya. Itu yang betul, kalau dapat melihat gambar ni baru faham lah. Mudah je lah dia minta gitu. Yang lain tu. Wah, dia ada yalah. Bersungguh benar nampak. Memang nak menyelesaikan masalah rakyat, kita kena bersungguh. Kita tiada halangan daripada aspek teknikal. Ya. Pelaksanaan pembinaan jalan susul berkenaan adalah tertakluk pada pengemukaan dan kelulusan laporan penilaian impak trafik TIA, Traffic Impact Assessment, izin, dan laporan audit keselamatan jalan raya, Road Safety Audit RSA, bagi tujuan penilaian teknikal terperinci serta pematuhan kepada keperluan dan garis panduan semasa. Pemaju dan juga kerajaan negeri boleh mengemukakan permohonan untuk membina jalan susul ini pada Lembaga Lebuh Raya Malaysia menerusi Sistem Pembangunan Tepi Lebuh Raya EPTL. Sistem Pembangunan Tepi Lebuh Raya untuk pertimbangan dan kelulusan YB Menteri Kerja Raya. Segala kos pembinaan dan operasi jalan susul ini adalah di bawah tanggungjawab pihak pemaju sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Pulai untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada speaker. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Dalam jawapan tadi itu, maksudnya tanggungjawab itu di bawah pemaju. Jadi sekarang ni, pemaju telah menyiapkan projek tu. Maknanya, dia sudah habis tugas dia. Jadi kalau di segi matlamat, mana-mana juga pemaju yang nak membina susul ni adalah, tujuannya adalah untuk melariskan jualan. Sekarang jualan tu dah habis. Dah tak ada apa nak dijual lagi. So takkanlah pemaju dengan itu mudah-mudah untuk keluarkan modal untuk membina pula jalan susul. Sekiranya sebelum itu tidak ada sebarang perjanjian. Pertama. Yang keduanya, saya juga ingin menegur sikit sebanyak masa kebenaran merancang sebelum ini. Ini jalan ya. Untuk dapatkan full diamond tadi itu, ada satu tanah lot 111909 ini adalah tanah pemaju. Sepatutnya semasa kebenaran merancang dikeluarkan dahulu, lot ini perlu diserah kepada kerajaan. Sekarang lot ni tak diserah kepada kerajaan. Kemudian kita pun tak tahu siapa pula pemaju yang nak membinanya ini. Jadi dengan itu saya berpandangan bahawa tugas pemaju dah selesai. Jadi sekarang ni kita sebagai pemimpin membawa inspirasi rakyat lah. Ini saya tunjuk Ini kehendak mereka ni. Ini kesungguhan di dalam negeri ni. Mereka bersungguh ni menunjukkan kepada saya. Mereka mengandalkan tanda tangan untuk menyatakan pentingnya susul tu. Situ penduduk dah ramai. Jadi mereka tak ada jalan nak keluar. Kalau dia nak keluar, dia terpaksa berpusing di Taman Bukit Indah. Jadi berlakulah lebih lagi kesesakan itu. Jadi pada pandangan Pulai, sudah sampai masanya tanggungjawab kerajaan pula untuk memenuhi keperluan rakyat di situ dengan mengadakan jalan susul full diamond di kawasan ini. Mohon pandangan daripada kerajaan. YB Menteri. Tuan, betul. Yang ini adalah rajah keseluruhan pembangunan yang dimasukkan. Yang ini diminta susur tambahan. Di sini ada lagi tanah kosong.
tanah kosong sampai ke sini, ada pemaju baru menghantar surat nak majukan tempat itu. Jadi ada dua kaedah sekarang ini. Pertama, kebenaran merancang untuk pemaju baru ini kita kena syaratkan dia kena buat jalan susur itu. Yang kedua, kalau dia kata dia tak jadi nak buat misalnya, atau kosnya tinggi, atau kena beli tanah pemaju lama dan sebagainya, maka kaedah yang seterusnya yang perlu dibuat oleh Yang Berhormat ialah di sini kami boleh menghantar kepada kerajaan negeri permohonan Yang Berhormat. Sebab jalan ini adalah jalan PBT. Jalan PBT. Jalan PBT ini bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Jadi kami, pegawai saya di belakang, akan menyediakan surat bahawa ini adalah permohonan Yang Berhormat kepada UPEN yang mewakili kerajaan negeri supaya perkara ini dibuat oleh peruntukan lain, kepada kerajaan negeri yang diberi oleh Kementerian Kewangan dalam bajet tahunan. Begitu. Setakat ini tidak ada. Kita boleh masukkan RP2. Pada ketika yang sama, Yang Berhormat pun kena buat jugalah. Supaya surat pada kami itu satu, surat pada Yang Berhormat ini dua. Supaya sebutlah bahawa pemaju lama sudah selesai tugasnya, pemaju baru tak nampak lagi cahaya di hadapan terowongnya. Oleh itu, pada pandangan Yang Berhormat, maka ia perlu dilaksanakan oleh kerajaan negeri melalui projek susur jalan oleh Kerajaan Persekutuan. Itulah pandangan saya pada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih.